cerita Ibrahim bin Adham ya. Dia masih mudanya tidak orang kaki minum lah ya. Kemudian berubah jadi wali Allah. Dia berubah jadi wali Allah. Orang tanya, macam mana kau boleh jadi berubah begini? Padahal orang member-member dia tu tahulah macam mana dia punya mudanya, punya liarnya. Dia bilang dia ni kaki minum. Satu hari dia pergi pasar, dia tengok orang jual hamba sahaya. Macam seperti Ramli lah, lelong hamba sahaya. Dia tengok orang hamba sahaya, dia tengok satu hamba sahaya perempuan, dia berkenan, rupanya salihah hamba sahayanya. Dia beli, dia bawa balik di rumah. Tuan dengan hamba sahaya halal. Dengan hamba sahaya dapat anak satu, budak girl, kecil, budak perempuan. Kecil ya, budak perempuan ya. Dapat anak kecil. Dia bilang, anak aku ni punya pintar. Kalau nampak aku minum arak saja, dia ambil, dia rampas, dia buang. Dia banting botolnya, dia banting cawannya. Kalau aku minum air lain pada arak, dia diamkan pula. Tahu pula anak aku, dia menjaga bapaknya. Sampai aku kalau nak minum di rumah, aku kena curi-curi, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai dia nampak. Dia nampak, mesti dia banting. Dia kejar, dia banting. Anak aku. Mati anaknya umur 2 tahun. Masih kecil tahu, 2 tahun dah cerdik gitu ya. Mati anak umur 2 tahun. Lepas anak aku mati, aku dah tak tentu arah. Aku balik semula, minum sana, balik semula. Sampai pada malam nisfu Sya'ban. Itu malam nisfu Sya'ban tu malam kabul doa ya. Orang tai arak tak dikabul doa oleh Allah Ta'ala. Selepas dia tobat, baru dia dapat. Orang tengah baca Yasin di masjid. Makna orang baca Yasin di masjid tu bukan baru zaman kita. Dari zaman dahulu orang dah baca. Orang tengah baca Yasin di masjid, aku tengah tersungkur kerana mabuk arak. Dalam hati aku, sampai bila aku nak jadi begini? Sampai bila aku nak jadi begini? Dia tersungkur. Ada insaf dia. Dia tersungkur, dia tak sadar, dia mimpi seolah-olah sudah hari kiamat. Maka dia bangkit dalam keadaan ketakutan pada hari kiamat. Tiba-tiba ada seekor ular naga yang besar. Ular naga yang besar datang nak terkam dia. Terbang nak dapatkan dia. Dia lari elak, tak dapat. Hampir nak dapat dia lari elak. Sampai jumpa satu orang tua. Pakcik tolong saya. Orang tua lemah. Pakcik bilang, aku tak mampu nak tolong kau. Mana aku mampu tolong kau? Cuba kau pergi di balik bukit sana. Di sana ada simpanan orang-orang mukmin. Kalau kau ada simpanan sana, mana tahu kau dapat selamat. Dia pergi balik sana, dia tengok semua budak-budak kecil. Semua budak-budak kecil. Dan dia nampak anak dia di situ. Nampak, bapak, anak aku. Tiba-tiba ular naga tu datang lagi. Anak dia empang di tengah-tengah, anak dia menghadang ular tu terus lari, tak datang lagi. Anak, apa ini semua nak? Ni dah hari kebangkitan, pak. Orang tua tu tadi yang lemah itulah amalan bapak. Yang dah lapuk, lemah, sikit, tak daya nak mempertahankan bapak. Itulah amalan bapak. Dan saya inilah simpanan bapak. Kerana ada saya, bapak tersyafaat daripada. Dan ular naga itulah dosa bapak. Nafsu bapak yang buas begitu, datang nak membahayakan bapak pada hari ini. Dan saya adalah simpanan bapak. Menjadi shield, menjadi pendinding. Dia bangun dari tidur, dia bilang, anak aku dari hidup sampai mati jaga bapaknya. Sampai mati. Sudah. Terus dia taubat pada hari itu lantaran anaknya. Lantaran anaknya mati, dia berubah ya. Jadi ada anak mati kecil, beruntung ya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok budak yang dibunuh oleh Nabi Khidir tu pun, dia punya bunuh pun dah ditakdir oleh Allah Taala tau. Lepas dia dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam, mak bapaknya tu orang baik. Tetapi anaknya tu, budak tu kalau dah besar, jadi dia akan menyebabkan maknya jadi kufur. Maka dibunuh. Mak bapaknya redha mati anaknya tu. Padahal dia tak tahu tu anak tu bakal jadi jahat tau. Bakal jadi jahat. Dia redha mati anaknya. Allah Ta'ala gantikan anaknya yang, kalau tak salah saya, semuanya pedang sabilillah. Dan ada di antara cucunya yang jadi Nabi. Daripada 10 Allah Ta'ala gantikan anak-anak yang saleh, yang semua syahid sabilillah, dan ada di antara keturunannya yang jadi Nabi daripada anak-anak yang baru lahir. Tengok, dia ambil satu, dia ganti dengan yang macam mana. Itu ya kisahnya. Kisah yang budak yang dengan Nabi Khidir alaihi salam yang mati. Ada lagi satu kisah tadi saya nak teringatkan orang yang mati anaknya. Tadi kita bilang tadi kisah Ibrahim Adham, kisah Nabi Khidir. Begitulah orang yang mati anaknya kecil sekalipun ya, macam mana pun boleh beri manfaat kepada bapaknya. Walaupun anaknya kecil ya, boleh beri syafaat kepada bapaknya. Tadi satu lagi cerita saya nak cakap, kadang-kadang dah teringat dia lupa tau.
Tadi satu cerita tentang apa, budak yang dibunuh oleh Nabi Khidir ya. Allah macam mana sekalipun anaknya tu ya, kalau mati digantikan Allah Taala dengan yang baik. Satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya, kemudian dia jengkel-jengkel menghadap Nabi. Kenapa? Dia balik rumahnya macam biasa, penat balik kerja, isterinya layan makan, layan semua, layan tempat tidur. Lepas layan tempat tidur, isterinya cakap dengan dia, "Bang, kalau orang kasih pinjam kita barang, tuan punya ambil balik, kita boleh marah tak?" Dia tak boleh marah, barang dia kena pulangkan. Saya nak bilang abang, anak kita tu kan pinjaman Allah bang, tuannya dah ambil balik tau bang. Apa maksud kau? Anak kita tu dah mati. Anak mati? Allah, kenapa kau balik? Kau bukan nak bilang anak mati dulu, kau kasih makan, kasih layan itu dan ini semua gitu. Dia nak tenangkan suaminya, nak tenangkan suaminya, sampai begitu sekali ya, jengkel dengan bininya, pergi ngadap Rasulullah. Adakah patut bini aku, anak aku mati dia begini-gini? Anaknya dia sayang anaknya ya. Maka Rasulullah, benar isteri kau benar, apa yang dia buat benar. Berkat dia bersatu dengan isteri dia malam itu, Allah Ta'ala gantikan anak-anaknya yang saleh. Anak-anaknya yang saleh dapat anak yang saleh, daripada anak ini lahir orang-orang yang perang mati syahid pulanya. Semuanya itu semua dapat anak-anak yang saleh. Diberi satu, diambil satu, diberi ganti lagi yang banyak ya. Sabar. Kalau mati anak tu sabar, ada besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang hati tak akan dibakar dua kali. Dah dibakar di dunia, tak dibakar lagi di akhirat. Mati anak terbakar, tahulah orang mati anak macam mana hancurnya. Hatta gugur sekalipun, doktor tunjukkan ini janinnya kecil aja, belum bentuk manusia pun, baru segumpal darah aja. Anak aku, kita pandang darah biasa kita tak kisah, tapi ini yang jadi anak kita, anak aku dah mati, sedih sekali anak aku. Terkenang begitu ya. Allah ya. Jadi anak kecil tak nak masuk syurga ya, dia gayut di pintu syurga, tak nak kecuali dengan bapa aku. Aku tak dapat kasih sayang bapa aku di dunia, maka di akhirat jangan pisahkan. Dengan syarat mak bapaknya beriman. Mak bapaknya beriman boleh dapat can, tengah kena bakar sekalipun boleh diangkat balik. Kalau mak bapaknya tak beriman, tak ada cerita lah. Anak pun tak akan rayukan untuk awak. Sebab anak akan minta apa yang Allah Ta'ala izinkan. Anak pun tak akan rayukan. Mana bapa aku, bapa engkau dalam neraka, na'udzubillah, mati kafir yang sudah itu dia punya pasal lah. Allah, anak tak akan minta yang Allah Ta'ala tak akan izinkan.